Punya 29 orang nunggu, 30 orang nunggu Ustaz. Ha, termasuk Ustaz. Okey. Bab kelima kita Syahidah. Kak Syahidah. Ya, masih lagi bab kelima. Ustaz tak sempat baca hadis-hadis hari tu kan? Terus kita buka ke page. Oh, ni kita berhenti di sini kan. Oh, belum share jap. Betul ya? Ya. Bab yang paling panjang berkaitan dengan solat. Tempoh hari kita banyak kita ambil dapatan tambahan daripada Dr. Zubakri punya ni lah. Baik, mula terus ke? Masih dah. Kita masih dah. Ustaz, persilakan terus saja. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya mohon maaf atas kelewatan. Saya sebenarnya di kampung Cameron Highland, anak bersunat. Tadi pergi solat Jumaat di Berincang tu. Ingatkan dia tak jam, rupanya jam teruk. Di sekolah, kira. Orang tengah nak naik. Semalam tak adalah teruk macam ni. Nasib baiklah tahu jalan-jalan tikus. Dapatlah menyelit-menyelit jugalah. Okey. Baik. Okey. Baik. Kita di bab yang kelima, di awal lagi, iaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam solat, berkaitan dengan solat. Antara bab yang paling banyaklah hadis-hadis yang dibincangkan. Dan kita nak minta sutrah, iaitu disunnahkan untuk kita bila nak solat sunat lah biasanya, untuk kita ada satu, kalau kata solat di surau masjid, kalau lelaki ke perempuan ke, cari bahagian atau tempat-tempat yang ada penghadang orang daripada lalu di depan. Sebab tu sebagai ulama makruhkan kita solat depan pintu masuk contohnya. Tidak digalakkanlah kerana ia akan mengganggu. Baik, sutrah ni tidak ada satu benda khusus. Dia apa sajalah yang menampakkan ia sebagai penanda, dengan ketinggian yang sedikit tinggi begitu. Dan sebahagian mengatakan garisan-garisan ataupun bila kita guna tikas jadah apa semua tu, itu pun dah dikira kawasannya, orang dah maklum, tak ada masalah dah. Cuma mutakhir ada usaha oleh setengah pihak secara kreatif membuat sutrah yang khusus, cantik pula dibuat dengan corak-coraknya. Wallahu alam, saya secara peribadi berasa kurang selesa. Sebab dia buat tu cantik sangat. Jadi bila buat cantik tu kita tengok benda tu kadang-kadang cantiklah dia buat kerawang pun kan gitu. Saya lebih suka ambil apa-apa benda je, kerusi ke apa ke, letak di depan gitulah. Ini kemudian hadis yang keempat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil harbati fatud'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fis safar famin thamma ittakhadhaha al umara'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada hari raya, yakni keluar untuk solat Eid hari raya, baginda perintahkan supaya tombak ditancapkan di hadapannya. Baginda solat menghadapnya bersama makmum di belakangnya. Baginda turut melakukan seperti ini semasa safar, lalu dijadikan tuntutan pada khalifah apabila baginda tiada. Okey. Rawahul Bukhari, Muslim dan Abu Daud.
Baik. Rasulullah SAW berangkat pada hari raya dan baginda perintahkan supaya tombak ditancapkan di hadapannya. Baginda salat menghadap para makmum di belakangnya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam hadis Ibnu Umar terdapat penjelasan yang menunjukkan persambungan membuat sutrah tersebut, iaitu ucapan setelah menyebut tombak dan terus beliau lakukan ketika safar. Jadi ketika safar berhenti solat, Rasulullah telah pacakkan satu tombak dengan isyaratkan ia satu sebagai surah. Tak Rasulullah solat sini dan di belakang ni kalau kira tombak tu halus kan, tombak tu halus, ini menunjukkan bahawa tidak ada sutrah yang khusus. Apa-apa sajalah yang kita kira boleh dibuat sebagai isyarat atau kita kata pergi solat di masjid tak handbag, tu bahayalah. Memang boleh lah, tapi bahaya jika handbag mahal, bahaya. Sekejap ya, saya nak bagi amaran kat budak-budak habis. Dia ambil, okey, mana pula ni? Okey. Baik, seterusnya hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun." Maksudnya, jika salah seorang di antara kamu salat menghadap sutrah yang menghalanginya daripada manusia, jika ada seseorang hendak melintas di hadapannya, tegahlah dia. Maksudnya boleh hulur tangan, ya. Hulur tangan untuk kita dah letak sutrah ataupun dah jelas kita dalam saf di masjid surau, tiba-tiba ada orang nak lalu dengan sengaja. Dia sengajalah dia nak lalu. Maka kita boleh hulur tangan untuk tegah dia daripada lalu dalam kawasan yang telah kita tandakan tadi. Jika dia tetap juga melintas, perangilah dia kerana dia itu syaitan. Jadi perangi di sini, falyuqatilhu. Sini falyuqatilhu ni qatala, kalau bahasa Arab tu literally bunuh. Sebab tu ada setengah terjemahan tu dia kata bunuhlah dia. Tapi yang lebih tepat adalah perangilah. Perangilah ni maksudnya apa dia? Marah dia. Kalau dia buat dengan sengaja lah. Kalau kita tanya, awak tahu tak boleh lalu ni? Oh, tak tahu, minta maaf. Saya memang jahil dalam ni, saya tak mengaji lagi. Kita kena maafkanlah. Tapi kalau dia tahu, dia sengaja, memang nak kacau kita solat, tidak adalah dia itu melainkan syaitan. Sebab yang nak kacau solat ni hanya syaitan saja. Sebab tu dalam bab solat ni jangan bergurau. Setengah suami isteri ni duk bergurau masa pasangan masing-masing solat. Bergurau lah, bergurau. Kononnya romantik, ya. Tapi tak kena tu. Bergurau masa nak solat ni tak kena. Apatah lagi yang berpegang pada mazhab Syafi'i bahawa tersentuh pun boleh batal wuduk, dia buat bergurau benda tu, Jadi tak kenalah marah, memberi kesan emosi pada pasangan itu. Ataupun kawan tu sedang solat, dia pergi duduk main macam-macam lah depan suami isteri dia tu. Di dalam bab solat ni, kalau boleh janganlah kita gurau. Itu diajarkan.
Baik, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syati. Jarak antara tempat solat Rasulullah dengan dinding adalah berukuran laluan kambing. Berukuran laluan kambing. Dengan dinding adalah berukuran laluan kambing. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi halaman 42, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dengan sanad jayyid. Tadi awal depan tempat solat tu laluan yang kita nak jadikan sutrah. Imam, makmum. Jadi yang dianggap sebagai dinding sutrah yang menjadi kita kata yang menjadi sempadan antara kawasan orang solat berjemaah dengan yang bukan, orang boleh lalu ke depan ini adalah berukuran laluan kambing. Ni kena tengok syarah baliklah. Kalau seekor kambing tak luas mana lah. Nah, tapi kalau sekawanan kambing mungkin jaraknya lebih luas. Begitu. Ya. Cuma ada perbincangan ya, siapa dia pernah tanya dulu. Contohnya bila berjemaah dalam satu saf, tiba-tiba antara makmum ni ada yang terkentut batal wudu dah. Jadi boleh ke ada macam mana dia nak keluar? Cara pertama adalah dia keluar, dia menyelitlah dalam saf tu tanpa menghalangi. Dia tak bolehlah berjalan terus tiba-tiba ke kiri ke kanan ni. Itu dah lalu-laluan orang solat ya. Jadi caranya dia ajarkan setengah guru dalam mazhab Syafi'i Nusantara ni, dia ajarkan adabnya ambillah sapu tangan, tutup mulut. Seolah-olah mengisyaratkan kita berdarah hidung. Kalau tak keluar tu orang tahu ni mesti kentut ni, patut berbusuk. Jadi dia ajarkan bila nak keluar tu tekuk mulut, tekuk hidung. Bagi orang soalannya kita isyaratkan kita ni berdarah hidung. Benda ni tak ada dalam sunnah, cuma sekadar kita kata kebijaksanaan ulama kita dalam nak bagi benda tu nampak cantik lah sikit. Kalau tak tiba-tiba keluar, tak ada apa-apa ni nah. Ni orang kata ni mesti kentut ni. Patut bang petai semacam. Tahulah bahawa si fulan ni lah yang kentut. Malulah dia Lepas habis solat dia pun orang duk paling-paling, mana si kentut tadi. Jadi malulah dia kan. Jadi gitu. Cumanya bagaimana pula dengan keadaan yang lalu di depan? Saya ingat saya ya, perbincangan kedai itu menyatakan bolehlah yang di depan ni dia pergi ke depan dan dia lalulah. Dia keluar kiri ataupun kanan imam. Disebabkan dikirakan sutrah itu berada di depan ini, jadi dia boleh lalu di depan kiri ataupun kanan. Adapun yang duduk tengah-tengah ni memang tak boleh nak lalu kiri kanan. Dia kena menyelit di antara jemaah. Jadi jemaah pun kena ada ilmu bahawa bila dah orang lalu tu, kau pun beralihlah sikit, jangan nak buat kerah. Tak boleh, jangan lalu. Dia tak bagi orang lalu. Tak boleh lah bila kawan tu dah tutup mulut, lalu belakang, nak menyelit tepi-tepi dia tu, lalu. Itu mazhab dan juga kebiasaan setempat kita. Tapi kalau lagi Mekah nak buat macam ni, tak ada apa. Memang di Mekah tak ada dah benda-benda ni. Dia kira habis, dia langkah habis. Orang duk sujud ke, kepala ke, apa ke. Kita nak buat hero kita memang tak ada guna lah di sana ya. Oi, dah. Dia kira datang dia di Masjidil Haram, semua hamba Allah, semua sama saja. Sebab tu setengah pembimbing yang bagus, mereka ajarlah makan tu kontrol, minum pun jangan banyak. Minum pun kalau kata guna botol tu sebotol-sebotol untuk hilangkan haus saja. Supaya apa? Supaya tak banyak ketandas. Bahkan ada setengah mutawif ni ajar jemaah dia minta dengan Allah Taala antara doanya, ya Allah, janganlah saya ni banyak ketandas. Kan ada jenis orang yang sudah berumur ni yang agak kerap ketandas tu, ada penyakit-penyakit yang kerap ketandas, mudah terkeluar air kecil ataupun air besar apa semua tu, maka dimintalah doa pada Allah supaya sepanjang berada di tanah haram, Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, supaya penyakit tu tak berapa aktif lah. Begitu
Jadi kita tahan lama tak boleh. Kalau tak, batal wuduk nak pergi tandah. Batal wuduk nak pergi tandah. Lama lah, panjang. Susah. Sebab itulah tabung haji pun kata bila duduk sana, kalau bersama isteri, pasangan, tersentuh, tidak ada masalah. Kita kira pinjam mazhab lain sekejap selain pada Syafi'i. Tu kita boleh pakailah. Baik. Seterusnya daripada Sahal bin Abi Hasmah, sampai berita kepadanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Dia kata apa tu? Jika salah seorang di antara kamu solat menghadap sutrah, hendaklah dia mendekatinya sehingga syaitan tidak memutuskan solatnya. Maksudnya jarak dengan sutrah tu tidak terlalu jauh. Setengah ulama meletakkan jarak sehasta paling jauh. Adalah ada saya letak sedekat-dekat kita sujud tu, sedang elok depan gitu je lah. Sebab dia bukan untuk apa, memang untuk nak bagi isyarat pada orang tak solat, aku sedang solat, jangan kacau kawasan ni. Itu saja maksud dia. Sebab tu bila ada setengah pihak buat dengan cantik, ukiran-ukiran, saya rasa macam macam tak best lah, tak best. Tak best. Nanti dia jadi satu trend yang, bayangkan kalau dalam Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tu, orang solat letak semua sutrah yang berukiran cantik tu belakang. Jadi nampak macam, kita, wallahualam tu, saya pribadilah, saya kurang selesa. Saya lebih setuju kalau kita guna apa saja yang ada. Ambil kerusi ke, itulah, apa-apa ke letaklah gitu sebagai syaratnya. Baik. Okey. Pendapat daripada salaf dan keseriusan mereka terhadap menghadap sutrah, yakni betapa mereka seriuslah bila nak solat sunat. Dalam Masjid Nabawi mereka buat sutrah. Kadang-kadang buat garisan. Ada yang pacak kayu, ada yang apa, letaklah sesuatu. Kalau di rumah ni ambil bantal, ambil cushion macam-macam, habis benda ada jelah letak. Tapi yang pentingnya orang faham, anak faham, orang yang tak solat faham, kata kita sedang solat jangan lalu depan tu. Tapi kalau baby apa semua, bukan dia faham apa kan, tu tak ada masalah lah. Baik, asar Ibnu Umar, asar apa dia? Pandangan ataupun fatwa dan para sahabat. Asar ni ketigalah. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga asar sahabat. Asar ni terjemahan literal je, peninggalan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, terjemahannya, jika salah seorang antara kamu salat, hendaklah menghadap sutrah dan mendekatinya agar syaitan tidak lalu di hadapannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dia punya mafhum kalam ini ataupun asar ini sama dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud ni. Baik, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Baik, daripada Nafi' maula Ibnu Umar, kita akan baca banyak istilah maula ni. Maula-maula ni sensitif lah untuk akhir. Kita nak kata pada muka pun takut ni sangat. Apalah. Baik. Maula ni adalah bekas hamba yang dibebaskan tapi tak nak bebas dan nak khidmat lagi pada tuan dia, maka dapatlah gelaran maula. Nafi', ulama besar Nafi', Imam Nafi'. Tapi dia ni sebenarnya asalnya adalah hamba ataupun suruhan jariah kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia dibebaskan tapi masih lagi tak mahu ke mana-mana. Ibnu Umar layan dia baik sangat apa semua, dia tetap mahu khidmat kepada Ibnu Umar sampai matilah. Begitu. Katanya jika Ibnu Umar tidak menemukan tiang masjid untuk dijadikan sutrah, tengok bermaksud apa dia? Bermaksud kalau siapa-siapa solat di masjid, kalau nak solat sunat, antara yang boleh kita buat adalah cari tiang masjid, cari tempat yang tidak ada ruang di hadapan, maksudnya ada penghalang, tepi ke hujung ke mana tempat. Saya suka depan apa? Depan tabung masjid.
Bahaya sikit depan tabung. Tapi ia menghalang orang daripada lalu sutra. Jadi rupanya Ibnu Umar pun memang cari tiang masjid. Masjid Nabawi adalah tiang-tiang tamar dia tu kan. Maka untuk dijadikan sutra, dia berkata kepadaku, balikkanlah punggungmu untuk ku jadikan sutra. Balikkan punggung ni maksudnya menghadap ke belakang untuk ku jadikan sutra. Ada juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf juga. Baik asar Qurrah bin Iyash. Qurrah bin Iyash bersama Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu Umar melihatku solat di antara dua tiang. Kemudian maksudnya Qurrah bin Iyash ni kata Umar pada suatu hari tengok aku solat di antara dua tiang. Maksudnya ni tiang tiang Masjid Nabawi ke? Dia solat sini. Tengok di antara dua tiang. Tiba-tiba bila Umar nampak, Umar pun tarik bahu dan mendekatkanku ke sutrah dan berkata, solatlah menghadapnya. Umar pun tarik dia sini. Bukan sembah tiang ni, tapi sutrah supaya mengikuti sunnah Rasulullah mengatakan bahawa ini limitasi kawasan untuk aku solat jam. Begitu. Ada riwayat Bukhari Fathul Bari secara muallaq dalam bentuk aktif dan Ibnu Abi Syaibah. Baik. Alaq itu kita bincang gantung kan. Alaqah. Tergantung sanad dia kepada sahabat tapi mafhumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum peristiwa itu berdasarkan hadis tapi asarnya adalah asar Qurrah bersama Umar bin Khattab. Jadi kalau ikut dia adalah hujah dalam syariat. Dia adalah hujah dalam syariat. Baik. Okey. Maaf ya, macam-macam bunyi ni 10 orang cucu. Jadi ada semua ni. Saya saja 5. Yang lain-lain campur-campur 10. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tindakan Umar tersebut adalah supaya solatnya menghadap sutrah. Solat apa? Solat Qurrah bin Iyash. Baik. Baik, seterusnya kita tengok asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhumah ataupun radhiyallahu anhu katanya Abdullah bin Mas'ud ada 4 perkara yang menunjukkan perbuatan yang sia-sia. Antara yang disebutkan baginda adalah seseorang yang salat dengan tidak menghadap sutra. Maksudnya sengaja ataupun tidak berusaha menghadap sutra. Tapi sia-sia di sini tidaklah bermaksud boleh dosa ke apa semua. Tapi tidak mendapat pahala lah gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allamah As-Safaraini, Safari ataupun baca Safarini, Safaraini, berbagai cara baca dia. Dalam Syarhus Salasiyah Imam Ahmad, para ulama sependapat bahawa menghadap sutra semasa solat adalah sunat. Hukumnya apa sunat? Buat boleh pahala, tinggal kita rugi. Jadi ibu-ibu sekalian walaupun solat di rumah, pastikan duduk menghadap rapat dengan dinding. Cari dinding hujung menghadap. Kalau di ruang yang terbuka, rumah yang besar-besar tu, 40 kali 50, 80 kali 80 tu, dan ruang dia luas, maka nak solat di ruang tamu yang luas, tak ada apa-apa depan, ambillah bantal golek ke apa ke begitu begini, letak depan sebagai sutra. Itu sunnah. Kalau tak, rapat ke dinding. Mereka kita jemaah ramai-ramai dengan anak isteri, dengan anak suami kita apa semua, kita duduk belakang, tak ada masalah lah ibu-ibu ya. Tapi kalau solat seorang ataupun jemaah sama muslimat saja, perempuan saja, rapatkan ke dinding. Ni kalau kata ni dinding, ni kiblat, duduk sini. Ada supaya dinding ni dah jadi sutrah pada kita. Kan? Dan ia lebih menyebabkan kita fokus, khusyuk dan seumpamanya. Berbandingnya kalau ini ruang tamu kita, kita solat di belakang. Ada depan ni anak cucu main TV, duk buka ada macam-macam. Kita duk solat depan belakang ni. Tak kenalah. Itu sangat mengganggu dan tidak guna. Tapi kalau terpaksa kita jaga anak kecil, kita ibu anak kecil lagi, ada baby apa nama? Toddler ya, 2 tahun 3 tahun yang tak reti lagi bahaya ke apa semua, memang kita sengaja solat depan, tak mereka depan.
supaya ni kalau ada jenis baku besar tu lagi mereka keluar. Letak dalam tu. Tu selamat. Nah, kalau tak saya pernah lah bawa anak masuk lagi risau betul Tengok-tengok hilang. Kali pertama kita bawa dia dengar kata. Dia dengar kata yang kata bawah umur 4 tahun 5 tahun yang kata tak setuju bawa ke masjid tu lah. Saya dah eksperimen benda tu sebab tu saya boleh kata tak sesuai untuk bawa anak bawah 5 tahun yang belum lagi tahu mumayyiz lah, tahu kotor ataupun najis ke tidak dan tidak boleh mendengar arahan. Kita tahu, kita kenal lah anak kita macam mana cucu kita kan. Jadi tak wajar bawa ke sekolah masjid. Umur 5-6 tahun dah pandai bawa. Barulah bawa kata ni solat duduk sini dia jangan bergerak. Dia bergerak tak bergerak lah gitu. Baik, menurut Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah taala, semua berita ini sahih. Nabi SAW memerintahkan supaya orang yang hendak mendirikan salat meletakkan sutrah di hadapannya. Menurut Ibn Abi Hani dalam kitabnya Al-Masail juzuk 1 muka surat 66 daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah menceritakan, suatu ketika aku bersamanya di Masjid Jami'. Ketika hendak salat dan di hadapanku tidak ada sutrah, dia dengan spontan berkata, gantikanlah sutrah dengan sesuatu. Maka aku jadikan seseorang teman sebagai sutrah. Tak ada sangat apa-apa. Maka dia pun suruh kawan dia pergi duduk depan tu. Duduk situ. Jadi sutrah aku. Dia pun solat sini. Dia suruh kawan tu bersela depan tu. Macam mana? Dia solat belakang kawan tu. Dia jadikan kawan tu sebagai sutrah. Sebab tak ada apa-apa sangat dah. Okey. Al-Allamah Al-Albani pula menjelaskan rahimahullah taala, riwayat tersebut adalah sebagai penjelasan oleh Imam Ahmad bahawa tidak ada bezanya membuat sutrah baik di masjid yang besar maupun masjid biasa. Inilah yang benar dan inilah yang seringkali tidak diendahkan oleh orang ramai semasa solat, baik imam maupun bukan. Di negeri-negeri yang pernah saya kunjungi, sifatus solat. Baik. Okey, habislah perbincangan tentang sutrah. Maka kesimpulannya apa dia? Meskipun kita solat seorang-seorang di rumah, semoleknya cari, kalau kita solat seorang munfarid, solat seorang-seorang, ibu-ibu khususnya yang tidak digesa ataupun dituntut dengan keras untuk ke masjid berjemaah setiap masa, maka sewajarnya pot kita solat itu ataupun apa istilah kalau Maryam dulu guna, mihrab kali guna istilah Ya tempat Ustaz, ibadah mihrab. khusus. Mihrab. Kan saya tahu semua ni ada pot masing-masing di rumah yang kalau dia kena solat situ lah. Kalau tempat lain dia kurang syok lah. Itu spot, dia panggil spot special lah dia punya. Jadi pastikan spot itu, kawasan itu, bahkan ada setengah yang ada ruang ni dia buat bilik khas untuk solat bilik khas untuk solat ataupun ruangan khas untuk solat. Tak kisahlah. Ataupun kalau yang lebih rezeki yang lebih ni, kadang-kadang dia buat surau khas pula dalam tu dan seumpamanya. Tapi ala kullin, kalau kita solat seorang ataupun jemaah secara kecil, ibu-ibu, carilah yang rapat dengan ketiak, jangan ke belakang. Kalau rumah petak macam ni kan, solatlah depan. Kalau kiblat kita di sinilah kata, kiblat kita menghadap sini, maka gunalah kawasan serapat di depan. Jangan duk solat sini pula, menyebabkan ruang depan dia luas. Biar dinding tu jadi sutrah kita. Nah, kalau kata terpaksa di belakang ni, carilah sesuatulah kerusi ke apa semua gini untuk isyarat sebagai sutrah. Kalau orang datang ramai-ramai kan, tak seumpamanya. Okey, ada komen ni, apa dia ni? Mihrab dalam bilik lapan dada atau ada ruang sendiri? Okey, betul. Solat dalam bilik. Okey, tempat tumpuan juga itu. Panas. Okey. Baik. Allamah Al-Albani rahimahullah pula menjelaskan. Riwayat tersebut adalah sebagai penjelasan. Okey, itu tadi. Okey, seterusnya kita masuk bab solat dengan memakai selipar atau kasut. Sudah. Ini benda-benda yang benda-benda yang rare lah ni nak jumpa di Malaysia kan. Jadi begini meskipun benda tu sunnah, yang sunat hukumnya, tapi di sana ada satu lagi perbincangan ulama yang mengambil kira untuk istinbat hukum, iaitu uruf, kebiasaan. Di Malaysia ni, walaupun solat, contoh saya tadi pergi lewat solat Jumaat penuh dah masjid berincang tu.
biasanya orang kita lah kalau lewat apa semua dia akan solat lah belakang tu. Dulu tak boleh langsung, mesti lapik juga. Sekarang ni mereka tengok bersih tu atas lantai, atas simit tu mereka solat je. Tu kita pergi tengok luar negara terkejut lah. Dia orang solat atas batu, atas jalan raya tanpa berlapik kan. Sebab dia kira suci. Tak semestinya bersih. Kotor tak semestinya tak suci. Nampak kotor berdebu. Debu tu tak semestinya apa nama najis. Nah, dia kotor lah tapi bukan najis. Tapi mazhab Syafi'i sangat detail dan halus dalam bab ni Ada seumpamanya. Makanya dulu-dulu kita tengok payahlah nak jumpa solat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbuka. Cuma tetap saya perasan meskipun mereka solat di atas jalan raya, tak ada lapik apa semua, selipar dan kasut mereka tetap buka. Sebenarnya kalau mereka nak solat atas jalan raya tu pakai kasut gitu, dah ada wuduk kan? Tak ada isu pun. Tapi dengan anggapan selipar kasut mereka tu dah berjalan banyak tempat, khuatirlah dia pada tapak kaki dia tu ada najis dah seumpamanya. Itu perbincangannya. Okay. Jadi buka juga letak tepi, solat dengan tapak kaki panas-panas atas jalan raya tu. Begitu. Syekh ahli hadis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ni ulama zaman ni lah. Al-Yamani, antara ulama salafi yang masyhur, walaupun ada benda yang kita tak setuju, tapi dalam bidang hadis dia antara ulama yang besar pada zaman ini. Dalam kitab Majmu' Rasail Ilmiyah, halaman 3 menjelaskan, solat dengan memakai selipar dan sebagainya adalah antara sunnah yang ditinggalkan manusia zaman sekarang. Sudah. Nah, kita pergi negara Arab, tengok apa dia gembala inilah kalau kita pergi ziarah mana? Ladang-ladang unta contoh. Nah, dia duduk layan kita ni, tiba-tiba azan. Dia pun Allahu Akbar dengan kasut-kasut dia, dengan tongkat-tongkat dia tu. Dia menghadap kiblat, dia solat atas. Betul-betul atas. Apa nama padang pasir tu lah. Kita tengok, was-was nak ikut ke tak? Nak ikut ke tak? Tak apalah, kami jamak lah. Kami jamak takhir lah nanti. Nah, tapi mazhab dan budaya mereka dibiasakan begitu, uruf. Tapi kalau tiba-tiba kita contoh pergi mana? KLCC lah. Duduk lepak KLCC ke mana? Di Dataran Merdeka lah. Ada. Tiba-tiba duduk ada program apa-apa tu, tiba-tiba azan bunyi. Kita pun bangun, tengok kiblat sikit, guna kompas dalam kita punya handphone. Dalam bab kiblat ni pun hari ni kalau ikut penjelasan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah lama tu, dia kata hari ni tak boleh dah macam dulu kita kata masuk hutan sesat, tak tahu kiblat, agak-agak fasamma wajhullah, Allahu Akbar. Tapi hari ni dengan segala teknologi yang ada, memang tak ada alasan dah untuk kita boleh tersalah kiblat dia. Dan ia satu rukun kan, menghadap kiblat ni. Jadi kena carilah alat ke handphone ke apa semua yang boleh menunjukkan kita ke arah kiblat, pastikan betul-betul barulah solat. Benda ni berlaku bila kita duduk di hotel-hotel yang tidak ada penunjuk arah kiblat dan jauh daripada masjid surau. Walaupun nampak macam tak logik, tak ada isu ni, okey je. Kadang-kadang kenalah kita pergi mana-mana musafir kan. Terutamanya negara-negara yang bukan Islam. Masa tu barulah, mana kiblat ni? Nak mencari juga tu. Alhamdulillah hari ni dengan adanya pelbagai aplikasi software apa semua ni memang mudah. Paling kalau tak akurat pun hampir accurate dia punya ni. So berdasarkan fakta-fakta itu, Allah, nyamuk pun ada ni. Berdasarkan fakta-fakta itu, tak ada lagi alasan bahawa tak apa, adablah mana-mana kiblat, okeylah. Kita kena sedikit kita kata cakna lah benda tu Kita sedikit ketat dalam bab itu. Baik. Begitu juga dalam masalah selipar dan kasut ni, dalam konteks negara kita tengah-tengah kita duduk di
Yalah saya sebut tadi dalam program ke, ada program yang kena duduk di tengah-tengah padang apa semua, kita dah duduk siap-siap dah. Azan masuk, kita pun menghadap kiblat, Allahu Akbar. Letak sutra sikit depan, Allahu Akbar, dengan kasut-kasut, dengan baju-baju macam tu kan. Silap-silap viral lah kita. Dan memang ada kawan-kawan kami, dia buat di mana? Sengaja, bukan sengaja lah, nak educate masyarakat. Mereka buatlah street dakwah di mana, di depan Sogo depan Sogo. Kemudian apa berlaku? Bila masuk waktu Zuhur, waktu Asar masa tu, mereka pun solat Jumaat ramai-ramai, semua pakai kasut. Daripada imam kawan saya tu, daripada Karangkeras, makmum semua pakai kasut. Oh, bayangkan tengah-tengah apa nama, Sogo tu, orang kan tengah ramai tu. Kena ambil gambar lah, apa orang ambil video, viral lah. Maka ahli-ahli fatwa online, fatwa Facebook apa semua ni berbahas lah, boleh tak boleh gitu, gini gerubuk germak. Jadi bagusnya orang yang betul-betul ada ilmu ni dia tahu dah. Cuma tetaplah akhirnya melihat pada uruf di Malaysia, surau kita banyak. Bawah Sogo tu memang ada surau. Yang kenapa nak solat pakai kasut tu? Dia kata, bukan kata hukum tak boleh tu dan dia nafikan, tapi memandangkan uruf. Uruf ni apa dia? Realiti. Kita yang canggung kalau solat pakai kasut apa semua tu, dan surau pun ada depan tu, kiri kanan boleh nak solat, lebih baiklah begitu. Tapi pada saya, dengan kata perbahasan tersebut viral dan ramai orang tahu, rupanya sebenarnya memang boleh. Cuma kurang sesuai diamalkan secara kebiasaan di Malaysia. Tapi nanti masa kita musafir, tiba-tiba terkandas di mana? Di airport yang memang tak ada surau masjid. Masa itulah baru kita tahu, pentingnya ada sedikit ilmu keluasan fiqh. Kalau dia ikut mazhab kita saja kan, letih. Dia jadi awkward, dia jadi tak beres. Itu. Baik. Okey, Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Al-Syariah, jilid 3 muka surat 511 menulis sebuah bab yang berjudul pasal disunnahkan solat dengan bersandal. Sandal ni berkasut, berselipar lah maksudnya. Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam bukunya solat dengan memakai selipar ataupun seumpamanya disunatkan, cuma dengan tambahan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia bukan selalu lah maksudnya. Berikut adalah beberapa hadis berkaitan dengan masalah ini. Daripada Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi katanya, Sa'altu Anas bin Malik akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi, yani selipar ni, na'lai capal. Qala na'am. Pernah aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah SAW solat dengan memakai sepasang sandal ataupun selipar ataupun capal? Pernah, tegasnya. Pernah. Dalam musafir, dalam peperangan, mestilah solat tu lebih. Dan bila kata solat pakai selipar, maksudnya ambil wuduk pun dengan kadar yang tertentu minimum, sebab tu boleh disapuhkan di atas khuf. Tidak perlu pun kena kulit tu nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Tirmizi. Baik. Justru Abu Maslamah berkata dan para ulama sepakat untuk mengamalkannya. Itu dia. Kebetulan pula kita kena faham urufnya lagi, realitinya di negara Arab. Air ini satu sumber yang susah dan juga satu sumber yang sangat berharga. Jadi nak basuh kaki, nak basuh kaki dengan kadar yang macam kita di Nusantara ni, jadi tak ada masalah. Alam Melayu ni sebab air kita banyak. Jadi dia mempengaruhi hukum dan kebiasaan pengamalan sebenarnya. Okey. Baik, daripada Hammam bin Haris radhiyallahu anhu katanya, qala ra'aitu Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah Al-Ansari, bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Khuf, yakni dua khuf, stocking kulit yang tebal. Ni pun bahas panjang ni. Untuk zaman moden ni khuf ni ada lagi ke tidak?
boleh nisbah pada kasut. Sebab khuf ni stocking kulit yang tebal yang dipakai waktu sejuk. Orang Arab pakai malam, siang dia panas, malam dia sejuk. ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. Aku pernah melihat Jarir bin Abdullah kencing kemudian berwuduk dan mengusap kedua sandalnya. Yakni khuf. Sini dia terjemahkan khuf ni sebagai sandal ataupun capa tadi apa semua. Tapi khuf ni ada sifat khas dia. Khuf ni stocking kulit yang dipakai sebelum kasut ataupun ganti pada kasut. Ya. Dipakai waktu sejuk yang sangat sejuk lah biasanya. Dia berbeza na'lai. Na'lai ni memang betul-betul capal, selipar, sandal. Beza sikit tu. Tapi terjemahan ni kata dua-dua sandal. Setelah itu dia berdiri dan solat. Apabila ditanya, beliau menjawab, dahulu aku pernah melihat Nabi SAW berbuat sepertiku ini. Hadis riwayat Bukhari, nombor 387. Jadi hadis-hadis lagu ni lah, kalau kita tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, apa nama, versi yang sudah dikhususkan untuk Nusantara, tak berapa ada dibincangkan. Dia macam tak penting lah, tak kena, tak sesuai dengan kita ataupun tak biasa diamalkan oleh kita gitu. Jadi pada saya dari satu perspektif betul, tapi rugilah kita kerana kita tak tahu keluasan fiqh dalam keadaan-keadaan yang terdesak, setengah-setengah keadaan kita tak tahu rupanya bila berwuduk ada keadaan-keadaan wuduk yang tertentu dibenarkan kita untuk sekadar menyapuh di atas kasut khuf. Yang ini kasut lah, stocking tak payah buka stocking pun. Dan solat pun boleh menggunakan kasut. Keadaan tertentu ketika memerlukan. Bukan selalu, bukan hari-hari. Ni hari-hari, subuh sampai isyak, tu pakai kasut situlah solat. Tak boleh lagi tu. Itu memudah-mudah pula. Baik. Contoh tempoh hari para doktor yang bekerja COVID COVID. Bila dia pakai baju apa benda dia tu, suit apa suit dia? Apa suit dia? Jumping, bukan jumping. Suit. PPE. Apa dia? PV apa? PV, POV. PPE. PPE suit. Ustaz. Itu nak pakai, itu nak buka, nak ambil wuduk, panjang cerita tu. Jadi dia ada rukhsah sama ada dia jamak solat dia. Jamak bukan qasar lah, jamak. Ataupun kalau dia nak solat juga, dia dah ada wuduk, dia boleh wuduk dengan baju dia tu lah. Tak semestinya najis. Melainkan ada darah apa semua gitu gini. Tapi dia nak buka tu, nak pakai balik, panjang ceritanya tu. Jadi di sinilah keluasan fiqh membantu mereka yang bekerja pada keadaan darurat tu, tempat-tempat yang kritikal begitu, untuk keluasan dan keringanan mereka dalam tetap beribadah dan seumpamanya. Baik, terus kita tengok daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya wadda'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffaihi wa shalla. Aku memberi air kepada Nabi SAW, lalu baginda mengusap kedua khuffaihi. Khuf terjemahan sandal ni kurang tepat lah, tukar pada khuf. Dan solat. Cuma ada perbincangan bahawa kalau seingat saya lah, Dr. Syed Syahrizal Syed Muhammad bagi kata bahkan perbahasan hari ini membawa kepada pakai stocking waktu sejuk. Stocking waktu sejuk ni memang angin tak masuk, air tak masuk. Jadi ada setengah stocking air boleh masuk lagi. Jadi bolehlah sapuh di atas dia sebab air menyerap masuk. Macam-macam perbincangannya. Untuk merincikan hal ini. Maulana Nasa'i Hanafi pernah bahas sebab dia duduk di tempat sejuk tu, Jordan sejuk, dia suka pergi Korea, Jepun, tempat-tempat sejuk belaka tu. Nah, main saja dia. Jadi dia bincanglah bab khuf apa semua ni. Jadi jelas daripada hadis secara zahirnya begitu, tapi ulama fiqh bincang baliklah. Dalam konteks Malaysia ni boleh ke kita ikut secara literal begitu? Pergi surau mana-mana, ambil wuduk, pakai kasut, solat. Nah. Baik. Apa benda pula tu?
Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya dan datuknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum ajma'in, katanya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli khafiyan wa munta'ilan. Dahulu aku lihat Rasulullah SAW salat baik dengan tidak memakai alas kaki maupun memakai sandal. Tengok. Jadi macam mana? Ada beran? Pergi camping contohnya, pergi camping, dah ambil wuduk, pun solat pakai selipar depan orang. Jadi akan timbul isu lah, akan timbul, mana boleh ni, gini. Padalah pandangan itu. Baik, seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW salat dan membuka kedua sandalnya, maka orang lain pun ikut membukanya. Na'lai, dia ada dua tadi, na'lai dengan khuf. Dua material yang berbeza sebenarnya tu. Sebab tu bila bincang bab ni, kita kena macam nak kiaskan untuk zaman ni dengan kasut, dengan selipar pada zaman kita ni. Ada jadi macam kenakan satu tahqiqul manat dipanggil. Tahqiqul manat ni fatwa semasa yang mengharmonikan benda-benda tadi. Jadi benda tu tak boleh dengan hadis saja, perlu kita rujuk pada ulama fiqh usul dan juga fatwa-fatwa setempat. Baik, dia kata apa dia? Apabila baginda selesai, baginda bertanya, mengapa kamu membuka sandal ataupun na'lai ataupun khuf tadi? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tadi kami melihat Tuhan membukanya, maka kami pun membukanya. Nabi SAW menjawab, tadi Jibril menemuiku dan memberitahuku bahawa pada kedua sandalku ada kotoran, ada najis. Bukan kotoran, najis. Kalau ikut ni memang ada najis binatang. Maka jika salah seorang antara kamu datang ke masjid, hendaklah membalikkan kedua sandalnya dan perhatikan. Jika ada suatu kotoran, hendaklah mengusapnya ia ke tanah, kemudian boleh digunakan untuk salat. Jadi ini menggambarkan, maksudnya apa dia? Masjidin Nabawi, mereka buka selipar ke masuk dalam masjid? Sebenarnya tak. Pada zaman awal, kena tahu ya, Masjid Nabawi ni atapnya nipah pula, nipah kita. Apa? Atapnya tamar. Atapnya tamar, bahkan sebagian tempat terbuka langitnya dan ada tiang lah untuk tutup. Tiang, contohnya tiang tu tutup. Atap ni nipah sebagiannya, nipah pula apa, tamar tadi. Tapi lantai dia pasir sebenarnya. Jadi kita tak bayanglah bahawa mereka datang, kok selipar masuk kat luar, kita hari ni, dan naik masuk dalam bawah. Sebenarnya mereka datang dan sebahagian mereka bersalat. Hatta Rasulullah pun dengan na'alai, dengan capal, ataupun dengan khuf masing-masing. Cuma ada setengah-setengah keadaan, Rasulullah buka selipar, capal dan selipar dia, dan begitu. Itu kerana dalam kes ini, hadis ni, riwayat Ahmad ni, kenapa dia? Kerana malaikat bagi tahu Rasulullah bahawa selipar dia tu ada najis, bukan kotoran tu. Kotoran ni terjemahan yang ringan lah. Sebenarnya najis. Jadi maksudnya asalnya solat. Tapi itulah dibahaskan pula. Ialah zaman tu mana ada kapet, mana ada ni, mana ada ni. Pada kita pula di alam Melayu ni, orang Melayu memang rumah buka selipar. Gini. Bila kita pergi ke barat, Turki contoh, kita pergi apa semua, mereka memang masuk dalam rumah dengan selipar kasut. Pula? Lagu mana tu? Jadi, di sinilah keluasan fiqh. Bila kita tengok pada fiqhul hadis, kita akan dapat banyak maklumat keluasannya. Cuma kita nak amal untuk personal kita, pada saya tak ada masalah. Kita dah mengaji, kita ada ilmu dan keadaan memerlukan. Contohnya, surau masjid sesak sangat. Waktu nak habis dah. Kita pergi mana? Pergi tengok konsert. Tengok konsert tak tahan ni. Pergi pasar raya lah kita kata ya. Dah bersesat tak ingat nak habis dah waktu maghrib pula tu. Sebesar-besar pasar raya tu, sebesar-besar pasar raya tu ada satu surau je. Kan? Masuk-masuk Allah ramainya orang. Tengok-tengok nak menyelit ambil wuduk sempat lagi ni. Tapi nak solat kalau tunggu seorang-seorang,
Lepas tu style kita ni dengan wiridnya pula, dengan duk berzikir, berlagunya, dengan dia bukan habis-habis solat assalamualaikum assalamualaikum dia nak keluar tengok. Setengahnya dia buat hero kampung dia lagi, duduk astagfirullahnya, duduk ni. Kita duduk tunggu berdiri ni geram je pakcik ni bila nak habis. Dan surau tu kecil, orang tu ramai. Sepatutnya assalamualaikum keluar. Bagilah orang lain nak masuk solat pula ni, itu lebih aula. Apatah lagi waktu maghrib yang singkat itu. Jadi kita pun tengok gitu, walaupun kita muslimah pun kita tengok, okey tak apalah, saya masuk wuduk. Dah, saya turun rumah tadi pun dah ada wuduk, cuma batal dengan tu. Jadi dengan kita turun dah ada wuduk tu sebenarnya cukup kita boleh usap di atas tapak kasut kita dah, khuf. Tanpa kita buka kasut. Kita pun keluar, carilah tempat tertutup sikit macam mana, dengan baju kita, jubah, tudung yang dah, maksudnya boleh dengan jubah dan tudung yang sudah sempurna untuk berwuduk, dengan kasut-kasut tu Allahu Akbar. Boleh, tak ada masalah. Kita belajar kan? Cuma kena yakinlah, tak boleh duk main. Boleh ke tidak? Waswah. Waswah tak boleh. Waswah tunggulah. Turn. Nak pakai telekung dulu, telekung pula mesti Siti Khadijah. Panjanglah cerita je tu. Kalau tidak Siti Khadijah kat, kurang khusyuknya. Baik. Okey, kesimpulannya hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak. At-Tahawi, mazhab Hanafi, menjelaskan dalam Ma'anil Athar, jilid 1 muka surat 511, athar tersebut menyimpulkan bahawa hadis yang menunjukkan syariat salat dengan memakai sandal, maksudnya na'lai ataupun khuf, yakni lapik kaki lah. Dalam konteks ini kasut ke, selipar ke, sandal ke, apa lagi, shawl ke, apa nama jenamanya, macam-macam lah. High heel boleh ke high heel? Tak tahu lah. Fikirlah sikit. Adalah mutawatir daripada Nabi SAW. Baginda pernah solat dengan kedua sandalnya ataupun na'lainya, dan suatu ketika pernah membukanya kerana baginda melihat ada najis serta membolehkan solat dengan bersandal. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, perkara tersebut merupakan sunnah fi'li serta amri. Fi'li, sunnah dari sudut perbuatan, Rasulullah praktiskan, dan amri adalah arahan, perintah Rasulullah SAW, iaitu sunnah perbuatan dan perintah daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini dalam Ighathatul Lahfan. Ighathatul Lahfan. Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Mungkin kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, mazhab Hanbali belakang. Menurut Al-Allamah Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dalam fatwanya, jilid ke-12, muka surat 386, salat dengan memakai sandal ataupun na'lai ataupun lapik kasut, khuf dan seumpamanya adalah sunnah. Beliau mempunyai fatwa panjang lebar dalam masalah ini, baik berupa diskusi, dialog interaktif maupun pengajian. Tapi kita dah belajar ni, tiba-tiba mari ke masjid, Kak Syida, Masjid Cahaya Iman tu, naik dengan kasut-kasut tempat solat dengan kasut-kasut dalam tu. Tak boleh, jangan cari pasal. Sunnah ni, sunnah. Sunnah apa benda? Dia ada sunnah uruf dan sunnah Rasulullah buka, dan uruf kita buka, maka kita kena buka lah. Cuma saya sebut tadi, apabila keadaan-keadaan memerlukan, di lapangan terbang, kita berada di luar negara, tempat yang tak ada surau khusus, masjid khusus, dan seumpamanya, maka keluar sampai part ini kita dah mengaji, maka kita boleh praktiskan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Imam Abdul Rahman bin Hasan Ali Sheikh pula menjelaskan sikap-sikap menghalang seseorang masuk ke masjid dengan memakai sandal bermula kerana kebodohan terhadap sunnah. Cuma di sini difahami pula stoking. Jadi maksudnya stoking ni lah. Kita tengok ramai je ustaz kita muslimah pun memang pakai stoking lah. Solat kan, apa nama, imam apa ceramah. Memang nampak kemas lah pakai stoking masuk masjid apa semua. Masuk stoking tu bau hapa, tak ada pasal.
Stokin sebulan, 2 bulan tak basuh. Bukan ya. Tak jadi sunnah dah tu, jadi ke apa nama? Perosak pula. Jadi makruh dah pula, qiyah dengan bau mulut busuk. Apa nama? Mengacau makmum yang lain dan seumpamanya, kan? Gitu. Baik, terus katanya lagi, bermula ada Dan silakan lihat Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, Syekh Mubi' Al-Wadha'i juga mempunyai makalah berkenaan masalah ini. Mereka golongan Arab ni kalau mereka musafir, ialah mereka boleh berhenti kereta tu tengah jalan. Tak. Mereka berhenti di bahu jalan, dia pun cari kiblat. Allahu Akbar. Tak lapik apa-apa dah. Pertama, padang pasir mereka itu padang pasir mereka adalah padang pasir yang bersih lah, yang jauh daripada najis. Yang kedua, mereka tadilah dah ada wuduk apa semua itu gini, mereka solat lah dengan kasut apa semua tu. Dia mengatakan itu sunnah. Ini adalah sunnah. Baik. Okey. Seterusnya, okey, habislah kita bab solat dengan kasut dua-dua tadi. Na'laih, lapik kasut lah, lapik kaki. Tak kira lah bentuk kasut ke, selipar ke, bentuk apa ke begini. Dan juga khuf yang ada pengertian-pengertiannya. Cuma ulama mutaakhir dalam memberi fatwa masih lagi memperincikan, khususnya di Malaysia yang uruf kita, walaupun solat di atas jalan raya pun masih lagi dia buka selipar kasut tu untuk solat. Kenapa? Tadi sangkaan dia panggil apa nama? Ihtiyat. Ihtiyat ni hati-hati, sebab pada mereka selipar ni kita pakai hari-hari kasut mesti ada pernah pijak najis. Jadi ia tak suci, jadi kena cabut. Kan? Kita pun kata, kalau dia solat atas jalan raya tu, macam mana dia tahu tu bersih, suci betul-betul tu? Agama ni ada keadaan yang memerlukan kita teliti dan sedikit ketat, tapi tidak terlalu ketat sehingga menyusahkan, dan keadaan tertentu memerlukan kita sedikit luas ataupun sedikit terbuka, tapi tidaklah terlalu terbuka sehingga jadi memudah-mudahkan. Dan juga dia panggil la ifrat wala tafrit. Jangan terlalu mengetatkan dan jangan terlalu meluaskan. Wasatiyah lah. Wasatiyah. Wallahu a'lam. Tengok komen banyak ni. Benar komen 30 lebih ni. Okey, apa ni? PPE, okey, bila musafir, tapi bila nak musafir. Saya pernah ada kasut, solat dengan kasut masa di UK, try buat di Ulu Kelang pula, bukan United Kingdom tapi Ulu Kelang pula. Nak tahu lepas tak lepas. Pakai masa winter, solat dalam kapal terbang pakai kasut. Ya. Pernah cari klinik arah kiblat dalam hotel rupanya. Almari tandanya. Okey. Jam menunjuk arah kiblat. Sekarang dah canggih. Okey. Pernah keliling arah kiblat hotel, selalu juga terkena macam tu. Solat dalam kapal terbang pun ya pakai masa winter. Tapi ada yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i, walaupun solat dalam kapal terbang ni dah ada fatwa kata daripada tabung haji kan. Tapi dia buka juga kasut dia. Dia buka kasut dia tak tepi, baru dia solat, baru dia pakai balik. Pakai masa winter, khuf dah. Stokin tebal. Saya pernah solat dulu. Okey. PPE, perbincangan dengan Ustaz Zul. Okey, tengok tempat. Memang cari pasal. Zaman misalnya lantai masjid Nabi pasir, bukan macam sekarang ni. Betul. Patutlah pakai jempat. Musallah RNR. Pakai marker lagi lama dari solat. Pakai make up. Kena tunggu dia orang make up. Tu dia. Dah pakai telekung, wuduk, rebus. Tepek make up pula. Memang cari pasal lah. Lama lah. Kan, sabar kan. Duk lipat belik telekung. Kat situ juga dia buka telekung lipat. Syok. Itu je. Dia nak tengok ada tempat.
Okay, dalam flight kita praktik apa yang kita belajar betul. Setuju, Syed, dalam flight boleh ambil wuduk dengan air minuman. Kepam, Kak Itan kata. Kepam, memang kepam betul lah. Berkepam-kepam nanti. Balik rumah lain jadinya. Setimba air punya wuduk. Solat sunat tawaf, pakai kasut tawaf pun tak reti nak kacak kaki. Last buka juga kasut. Dan setiap kali tawaf, pakai kasut tawaf selesai kaki. Tak reti nak pacak kaki. Praktis kat rumah sebab ambil sifat tanah. Mensuci dan mensucikan. Suci dan menyucikan ya. Pelik kalau kat sini solat kosong. Boleh praktis masa highway jam. Ya betul. Yang kalau dah berhenti biasa. Even kalau berhenti di RNR pun setengah tu dia apa? Dia bawa tikar kan? Mesti dia macam dia ni jugalah. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Solatlah gitu je. Saya pernah solat tak pakai telekung di surau office pasal ada orang tegur awak mazhab mana. Belum pakai kasut lagi. Masalahnya bila tanya pada ustaz-ustaz yang alim pun dalam mazhab, disebabkan mereka terlalu nak meraihkan uruf setempat, dia nampak macam yang kita praktis ni pula salah. Walhal kita pun bukan praktis hari-hari, keadaan-keadaan tertentu saja kan. Sebab dia terlalu nak meraihkan masyarakat setempat tu. Ni kita kata sepatutnya mereka bawa dedahkan kepada sunnah, keluasan sunnah tu. Kalau yang daimul hadas, boleh buat macam ini juga ke? Minta maaf, saya kurang jelas apakah yang dimaksudkan dengan daimul hadas. Boleh jelaskan kepada saya, Kak Intan? Yang sentiasa berhadas macam istihadah ke, kencing tak lawas ke, yang kena tunggu Daim ni sentiasa berhadasnya. Sentiasa berhadas kecil. Oh. Dan sedang keadaan badan, dia kena menyuci kali ni sebelum wuduk. Okey. Saya tak berani jawab dengan konteks hadis-hadis yang kita sedang bahaskan ini. Saya ingat mesti ada jawapan yang lebih fatwa yang lebih detail lah tentang hal ini ya. Untuk biasanya wanita yang banyak keluar darah penyakit istihadah maksudnya dia continuously ada sesuatu yang keluar daripada alat sulit dia tu menyebabkan dia sentiasa dalam itu. Okey. Tu dah kena cuci. Lepas pakai pad, waktu solat ada kena, tak apalah. And then bila dia nak solat yang baru, berbaharui wuduk dan cuci lah. Maksud soalan Kak Intan ni adalah untuk dia maksudnya dia solat pakai kasut ke macam mana? Saya Ya, dia solat pakai kasut tu. Saya tak berani jawab. Cuma secara umumnya adalah mereka sentiasa perlu bersihkan kekotoran itu sebelum berwuduk dan setelah berwuduk kan. Itu yang biasanya. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ada hadis tak yang membolehkan kita solat dengan pakaian yang kita pakai tanpa telekung? Asas solat ni tak ada pakaian khusus kat Nuran. Memang al-aslu fil ibadah tahrim ataupun tawakuf. Yakni asal rukun dalam solat itu adalah pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi tidak dinyatakan telekung, cuma dalam konteks alam Melayu kita ni kreativiti itu tak boleh kita nafilah. Kreativiti tok nenek moyang kita mencipta telekung tu yang memang betul-betul menutup. Adapun uruf tempat lain macam orang ni kulit hitam ni Afrika, orang apa yang dia Sudan, dia punya tudung pun dah macam kita punya telekung. Sebab
kita ada uruf kita yang kita terpaksa terima, iaitu tok nenek moyang kita dulu kerjanya di ladang bendang padi apa semua, yang tak logik mereka bekerja tu pakai stokin, pakai tudung labu jubah apa semua satu masa dulu ya. Jadi ulama bincang perkara itu, tak logik lah. Jadi memerlukan pakaian khusus bila mereka berhenti bekerja di bendang tadi tu, memerlukan ada pakaian khusus yang memudahkan mereka serkup untuk solat. Tetapi asasnya tak perlu pun. Hari ni semua saya yakin tak ada seorang pun yang kerja kat bendang padi ni. Kakak ibu sekalian ni kan. Tak ada bendang padinya dah. Jadi sepatutnya pakaian harian tu adalah pakaian SOP-nya automatically boleh solat dengan begitu terus. Sepatutnya. Yang jadi isu adalah bila ada perbezaan tadilah, pakaian yang nak solat, pakaian yang nak berjanguk itu, bersolek itu, ada lain-lain tu ya. Jadi kalau kata tanya ada tak hadis yang membolehkan kita solat tanpa pakai telekung? Memang tak ada, sebab asas kepada rukun solat sendiri adalah pakaian yang sekadar menutup aurat. Wallahu a'lam. Ustaz ada kata barang wuduk if kita dalam flight bila bersama suami yang jadi Mekah Madinah sahaja. Kak Salmiyah, yang jelas fatwa yang dipegang oleh tabung haji dalam ni memang dia untuk umrah dan haji. Bila dah pergi sampai sana, maka mereka benarkan kita ni. Dan bila balik, kita seolah-olahnya kena tinggallah mazhab tu di sana ataupun pandangan tersebut. Cuma dalam konteks kita lah yang sedikit belajar, bila kita dah faham kenapa berlaku perbezaan-perbezaan tadi, dan keadaan-keadaan yang memerlukan, dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau kata dah di Mekah boleh, sebenarnya di mana-mana pun boleh lah. Sebab ia juga adalah pandangan daripada mazhab-mazhab dalam Islam. Cuma bukan mazhab Mu'tamad Syafi'i. Dan dalam konteks Islam, kita tidak wajib hanya berpegang dengan satu mazhab. Kita kena ada asas satu mazhab untuk memudahkan kita sebagai orang awam, tapi kita tidak boleh mu'tamad dan tertutup dengan satu mazhab. Dengan belajar begini, sedikit sebanyak kita ada keluasan, tapi tidak boleh sampai memudah-mudahkan. Itu dia punya parameternya lah, dia ada vice versa dia ya. Jadi pada saya yang kami semua sisi pegang insya-Allah adalah kita tahu benda tu dalam mazhab Syafi'i mu'tamad kata tak boleh, tersentuh pun batal. Tapi dalam masa yang sama kita juga tahu tiga mazhab lain ataupun selain daripada mazhab Syafi'i tidak sampai tahap mu'tamad kata batal. Dan kita dibenarkan untuk mengamalkan pandangan selain mazhab Syafi'i di Mekah ketika buat umrah. Bila kita balik, kita dah ada maklumat dan ilmu tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu yang kita rasa perlu. Masa nak pergi kerja, masa-masa kritikal, maka insya-Allah kita boleh juga beramal dengan pandangan tersebut untuk diri kita ya. Tapi tak syaratnya dengan yakin. Kalau duk main, dah batal ke belum? Tak boleh. Itu kena ambil wuduk. Sebab tidak boleh syak dalam urusan ibadah. Kena yakin bahawa ni gini. Okey, bergantung pada situasi, mudah yang permudahkan baik. Sekuasa mazhab. Wallahu alam. Tapi dia perlu praktis lah. Tapi biasanya setakat ni saya jumpa ya, yang dah belajar, yang dah khatam, yang dah apa pun, bila datang pada praktikal, 50-50 juga. Sebab kita dah biasa macam tu kan. Kita dah sangat terbiasa tu. Jadi tak ada masalah lah kalau tak menyusahkan apa semua. Kita pun air banyak, tak ada masalah pun. Cuma kadang-kadang tu jadi payah lah kalau perempuan tu kena buka tu, buka ni kan. Kadang-kadang yang memerlukan apa semua tu. Wallahualam. Okey, habis di situ. Kita masuk sikit. Tahiyatul masjid. Kita dapat setengah. Okey, kita... Untuk yang tolong ambilkan wuduk suami sakit. Kalau yang agak halus ataupun ihtiyat tadi, dia suruh pakai sarung tangan. Dia suruh pakai sarung tangan. Itu satu.
Dan saya pun selalu ulang, dalam mazhab Syafi'i, susah untuk kita nak praktis tidur dengan berwudu. Sebab apa? Ambil wudu nak tidur, nak peluk bini, nak peluk suami. Takkan nak peluk. Takkan nak suruh malam ni awak tidur jauh sikit, saya ada wudu, saya nak tidur dengan wudu sampai subuh esok. Kata boleh lah. Dah tersentuh batal. Nah, marahlah kawan tu. Dah buat apa awak ada kat sini kalau tak boleh nak peluk apa? Begitulah. Okey, okey. InsyaAllah. Jadi bagi kita yang sedikit belajar ni, kita bolehlah praktiskan hal tersebut, tak ada masalah. InsyaAllah. Cuma untuk kita nak paksa orang lain, nak apa, tak bolehlah. Kalau orang tak faham dia punya background, dia punya ni apa semua, memang jadi masalah. So kita better tak apalah, senyum je. Saya buat untuk saya lah. Menyuruh pun tidak, melarang pun tidak. Sebab betul lah ke? Cuma kita jumpa yang ruang yang lebih praktikal, luas sikit. Wallahu a'lam. Baik, sikit lagi kita masuk sebelum kita berhenti. Dah 4:30 ni. Sedikit mukaddimah kepada solat tahiyatul masjid sebelum memberi salam kepada jemaah. Jadi ada dua isu. Yang pertama, tahiyatul masjid dan juga beri salam kepada jemaah. Perbuatan ini adalah mendahulukan atau mengutamakan hak Allah. Menurut Allamah Ibn Qayyim Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid kedua, muka surat 413, Nabi menganjurkan orang yang masuk masjid untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan ulama bincanglah, kalau pergi surau, pergi musalla, boleh tak tahiyatul masjid? Masjid ni asasnya adalah pada perkara as-sajadah, iaitu tempat sujud. Jadi sebenarnya surau, musalla, apa itu tempat sujud dah semuanya. Jadi tahiyatul masjid ni applicable untuk setiap tempat-tempat tersebut. Secara umumnya begitu. Boleh baca Dr. Zubakri punya penjelasan. Kak Liza, kalau cari sekejap, kalau ada. Mungkin soalannya tempat, boleh tak solat di tahiyatul masjid di surau? Gitulah, lebih kurang. Solat ini perlu dilakukan sebelum memberi salam kepada jamaah dengan maksud menghormati masjid. Sebelum memberi penghormatan kepada penghuninya. Solat merupakan hak kepada Allah. Manakala mengucapkan salam adalah hak kepada makhluk. Oleh itu, hak Allah dalam situasi seperti ini lebih harus untuk diutamakan. Harus di sini, sebab ni saya ingat Ustaz Syahabuddin ambil daripada terjemah Indonesia. Kena tengok balik. Dituntutlah, lebih dituntut. Saya lebih rasa terjemah tepat adalah hak. Situasi ini lebih dituntut untuk diutamakan, gitu. Para sahabat apabila masuki masjid, mereka akan solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum memberi salam kepada Nabi SAW. Maksudnya apa dia? Antara Rasulullah dengan Allah, tetap Allah nombor 1. Walaupun Rasulullah ada depan mata ni, tapi bila masuk masjid, masjid itu rumah Allah, tetaplah dahulukan hak Allah sebelum hak manusia, termasuk Rasulullah SAW. Ini berlaku. Jadi sahabat masuk masjid, tengok Rasulullah ada ni. Masuk, solat dulu, 2 rakaat tahiyatul masjid, bagulah bagi salam. Pergi jumpa Rasulullah, bagi salam. Gitu. Terdapat, okeylah, kita berhenti sini lah ya. Setengah. Kita tengok ada soalan lagi kita ni. Jadi isu Maktabah Al-Bakri, tahiyatul masjid di surau. Okey, kita tengok sikit. Alang-alang Kak Liza dah buka ni. Okey. Di surau. Okey, kita tengok. Nanti masing-masing bacalah untuk panjang lebar punya penjelasan. Kita tak sempat. Kita tengok kesimpulan terus. Tu dia. Kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, kami menyatakan bahawa menunaikan solat tahiyatul masjid di surau yang menepati ciri-ciri masjid adalah dituntut di dalam Islam. Maksudnya, macam surau taman saya, surau Jumaat. Memanglah namanya surau. Takkanlah saya nak pergi solat usalli sunnatan tahiyatus surau di situ. Mana ada. Mesti tahiyatul masjid. Tapi sebenarnya, namalah masjid itu tempat sujud. Tempat sujud secara rasmi berjemaah. Yang diiktiraf, yang diiktiraf, yang memang diakui, memang sempat berkumpul. Maka layaklah dia menjadi kita solat tahiyatul masjid di dalamnya. Jangan pula
Masuk-masuk tak pernah solat tahiyatul masjid. Kenapa kamu tak pernah? Kita di surau bukan masjid. Nak solat tahiyatul masjid kena pergi masjid kan? Tak begitu ya. Hal ini kerana walaupun namanya surau, tetapi ia tetap menepati ciri-ciri masjid yang sebenar. Manakala istilah surau yang menepati ciri-ciri musalla, seperti dalam pejabat, stesen minyak ataupun dalam pusat membeli belah, maka tidak dituntut untuk melakukan solat tahiyatul masjid di dalamnya. Musalla ni tempat berdoa ataupun tempat solat yang tidak menepati tahap masjid. Akhirnya semoga dengan akhir. Gitulah secara umum. Nanti boleh baca panjang lebar ya. Di atas sini Kak Liza dah cari dah. Okey. Tak nampak skrin. Alamak. Kejap. Tak nampak skrin. Okey, kejap. Kejap Saya punya mah ni atas betis, atas paha. Tak duduk atas meja, duduk bersila. Itu lukisan kurang cantik ini tu. Nampak? Nampak? Maktabah Al-Bakri tu. Bawah sekali ni. Okey, sebagai kesimpulan kami mengatakan bahawa menunaikan solat tahiyatul masjid di surau yang menepati ciri-ciri masjid adalah dituntut dalam Islam. Jadi, janganlah kita tidak solat tahiyatul masjid hatta ketika imam sedang membaca khutbah pun bagi lelaki ya. Bila masuk tu, nak dengar khutbah ke nak solat dulu? Dalam kes ni ulama bincang panjang lebar ni. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i yang lebih cenderungnya adalah solat sunat tahiyatul masjid dulu and then dengar khutbah. Kalau masanya masih berbaki ya, kita bagi lewat. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Dia menyaut pula kat luar dia. Ustaz, kalau kita sampai masjid, imam dah mula rakaat pertama, kita masbuk, habis solat jemaah, bolehkah kita solat tahiyatul masjid? Tidak ni, sebab tahiyatul masjid ni kiranya solat yang kita masuk mula-mula. Tahiyat tu apa dia? Pembukaan lah. Tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita masuk, kita keluar. Kita masuk dah, kita solat tahiyatul masjid, kita pun sakit perut, kita pun keluar, kita andah. Kita keluar, kita andas, kita ambil wuduk balik, kita masuk. Solat tahiyatul masjid sekali lagi. Tak apa. Tapi kalau kata dah orang dah bersolat apa semua, maka kita pun inilah kita solat jemaah tu, masbuk, muafiq dan masbuk tu sampai habis. Cuma ada perbincangan tentang solat qabliyah ba'diyah. Boleh jamak ke tidak apa semua tu. Kalau solat sunat fajar 2 rakaat tu, kalau kita hari-hari buat tak pernah berhenti, maka dibenarkan. Tapi tidak selalu untuk kita qada solat sunat tersebut. Adapun tahiyatul masjid, wallahu alam, setakat kita dengarlah ustaz-ustaz kita belajar mengajar ni, tidak ada lagi istilah ataupun konsep qada solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kata nak buat juga, habis solat apa semua tu, solat sunat mutlak. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada apa-apa. Ada soalan kat Syida tu Ustaz. Jika ada jenazah Mana di tu? masjid, mana satu dulu kita perlu buat? Sama ada kita tengok jenazah dulu ataupun kita solat dulu? Okey. Antara 2 jenazah. Jika ada jenazah di masjid, mana satu dulu kita buat? Solat dulu atau ziarah jenazah? Tengok lokasinya masjid. Lokasinya masjid. Mestilah hak Allah Taala dulu. Boleh kita kias secara mudahlah dengan hadis tadi, sahabat bila dapat masjid, solat dulu baru tegur Rasulullah. Dalam kes ni pun, kalau mayat tu memang betul-betul dalam masjid lah. Melainkan kita sampai tu dia duduk di bukan kaki lima, maksudnya di anjung masjid ke apa semua, kita dah sampai tu, tak masjid dalam masjid, maksudnya dia bukan dalam ruangan solat. Kita kena faham ya, ruangan solat itulah yang diiktiraf sebagai tempat ruangan solat utama. Sebab tu masjid ni kena faham, wanita haid pun
yang kata bukan ditegar, maksudnya yang agak adalah dalam ruangan masjid. Adapun anjung tepi kiri kanan bukan tempat solat utama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dalam kes ini, insya-Allah yang lebih tepat adalah solat dua rakaat. Kalau masjid tu kalau mayat tu sudah berada dalam masjid pun, solat dua rakaat dan kemudian baru ziarah dan kemudian solat kalau dah ni. Tapi kalau kita sampai-sampai tu, solat jenazah dah mula dah. Allahu Akbar, takbiratul ihram mula-mula dah. Kita pun masuk solat jenazah dululah. Kita buat kerah kita duk solat sunat dulu baru nak solat jenazah. Tertinggallah dengan jemaah tu. Adalah kita. Tengok keadaan. Wallahu a'lam. Biasanya orang solat jenazah tu. Selamat Ustaz ya. Okey, kalau tak ada apa-apa dah. InsyaAllah masih banyak. Banyak kita baca dan dapat manfaat hari ini daripada hadis-hadis Nabi SAW. Buku Doktorah Haifa Abdullah Al-Rashid. Hafizahullah Ta'ala. Dan juga yang diterjemahkan, diterbitkan oleh Ustaz Syihabuddin Ahmad. Dengan tambahan daripada, sebagaimana biasa, narasumber kita, soal jawab oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Hafizahullah Ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih. Kita pun sudah makan masa sampai 4.40 Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun masa lewat sikit tadi, tapi Alhamdulillah perbincangan kita ini berkaitan dengan aktiviti yang kita lain dalam solat, juga dalam saf, solat sunnah. Alhamdulillah. Kita selesai kita dengan tasbih kafarat juga sa'as. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, saya tak buka kamera. Ya kan Ustaz punya kamera rosak ke apa Ustaz? Dia sebab kita tengok je sama ada Ustaz ni ada problem ke apa, rupanya Ustaz tak on kamera. Okay. Dia ada anak lalu dia nak ambil baju ni dalam bilik ni. Patutlah. Tengok. Okay, terima kasih Okeylah, Ustaz. tak ada apa-apa, saya mohon diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Salam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan itu saya engkau kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jom kita ready asar. Terima kasih semua. Sama semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Goodbye. Assalamualaikum. Sama-sama.